Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Baiklah, pada hari ini saya Nadia Hanisah binti Muhammad Syari, peserta daripada Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, akan membuat pembentangan mengenai projek akhir yang telah kami hasilkan, iaitu Sistem Pengurusan MUAT atau nama singkatannya ialah eMUAT. Jom kita saksikan pembentangan saya dan rakan-rakan. Terdahulu, saya memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada seorang penyelia iaitu Puan Nur Aisyah binti Muhammad Rafiuddin, saya sendiri dan dua orang lagi ahli kumpulan yang turut terlibat dalam menjayakan projek ini, iaitu pembentang kedua Hani Amirah binti Zariman dan pembentang ketiga iaitu Syahrizal Azri bin Sulaiman. Baiklah, antara isu-isu yang akan kami kupaskan di sini termasuklah pengenalan, pernyataan masalah, objektif, antarmuka sistem, kaedah pelaksanaan, kos projek dan akhir sekali ialah impak. eMUAT merupakan sistem yang dibina khas untuk Urusetia MUAT Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin bagi menguruskan kelas intensif MUAT dengan lebih sistematik. Tujuan sistem ini dibina adalah untuk menukarkan bahan pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka kepada secara atas talian. Ia akan dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran pelajar secara atas talian dengan lebih mudah dan dapat mengetahui maklumat pelaksanaan MUAT dengan lebih tepat. Seterusnya, kita pergi kepada pernyataan masalah. Pernyataan masalah yang pertama, proses manual ini menyukarkan calon peperiksaan untuk mendaftar ke kelas intensif MUAT dan mengakses bahan pembelajaran untuk latihan kendiri. Yang kedua pula ialah menyukarkan penyediaan dan penghasilan laporan dan dokumentasi berkaitan kelas intensif MUAT oleh Urusetia. Baiklah, kita pergi kepada objektif pula. Objektif yang pertama ialah memudahkan pelajar yang telah mendaftar kelas intensif mengakses bahan pembelajaran dan pengajaran untuk latihan kendiri. Objektif yang kedua pula ialah memudahkan penyediaan dan penghasilan laporan dan dokumentasi berkaitan kelas intensif MUAT oleh Urusetia. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Pembentangan yang seterusnya akan disambung oleh pembentang kedua. Assalamualaikum, saya Hani Amirah binti Zariman, pembentang kedua, akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan tentang antarmuka sistem dan kaedah pelaksanaan yang terbahagi kepada dua. Pada halaman utama ini, boleh diakses oleh setiap pengguna, tidak kira Urusetia, pelajar yang telah berdaftar maupun pelajar yang belum mendaftar. Pada halaman ini, pengguna yang boleh mengakses adalah hanya Urusetia yang mempunyai akaun sahaja. Di sini terpaparnya butang MUAT Calendar, Status, Report, Class Schedule dan e-Module. Pada halaman ini pula, hanya boleh diakses oleh pelajar yang telah mempunyai eMUAT account sahaja. Di sini terpaparnya 3 butang, iaitu Class Schedule, MUAT Calendar dan e-Module. Kaedah pelaksanaan Urusetia. Yang pertama sekalinya adalah Urusetia perlu mempunyai akaun untuk mengakses sistem. Akaun pengguna akan dibuat oleh pentadbir sistem. Yang kedua adalah Urusetia klik pada butang report yang berada pada halaman Urusetia seperti yang ditunjukkan tadi. Tujuan klik butang report ini adalah bagi menjana dan mencetak laporan bulanan. Akhir sekali adalah Urusetia klik pada butang e-module untuk muat naik bahan pengajaran dan pembelajaran. Kaedah pelaksanaan pelajar. Yang pertama, pelajar perlu membuat pembayaran yuran dan pendaftaran kelas intensif MUAT. Pelajar dapat membuat pembayaran dan pendaftaran kelas pada butang yang tertera di halaman utama eMUAT. Yang keduanya adalah pelajar perlu mempunyai akaun untuk mengakses sistem. Sama seperti Urusetia, akaun pelajar juga akan dibuat oleh pentadbir sistem. Akhir sekali, pelajar klik pada butang e-module untuk muat turun bahan pengajaran dan pembelajaran. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrizal Azri bin Sulaiman akan menyambung pembentangan tentang
kos pelaksanaan sistem e-MUAT. Berikut merupakan kos pembangunan sistem e-MUAT ini. Yang pertama, komputer riba yang mempunyai spesifikasi 8GB 64bit yang berharga RM3,000. Yang kedua, perisian aplikasi seperti MySQL, Notepad, XAMPP dan Microsoft Word. Aplikasi-aplikasi ini boleh didapati secara percuma daripada Google ataupun Microsoft dan membolehkan semua pengguna mengakses sistem e-MUAT ini. Yang ketiga adalah domain sebanyak RM45. Dengan kata mudah, domain ni adalah URL utama website kami. Sebagai contoh, bila ada orang bertanya apa nama website, maka saya akan berikan nama website emuatpsmza.com. Jadi alamat website kami ni adalah domain. Okey, seterusnya hosting sebanyak RM89. Hosting ni adalah tapak kepada laman web sistem kami, di mana di situlah laman web emuatpsmza ditempatkan. Jadi untuk ada sebuah laman web perlu ada hosting. Jumlah keseluruhan sistem ini adalah sebanyak RM3,134. Seterusnya, kita pergi pula kepada impak-impak sistem e-MUAT. Terdapat 3 impak utama, iaitu yang pertama, kualiti aktiviti pembelajaran meningkat. Sistem e-MUAT ni berupaya untuk memenuhi keperluan pelajar serta membantu meningkatkan kualiti kerana penggunaan laman web yang lebih kerap. Dengan tu, penggunaan kertas dapat dikurangkan. Nota dan latihan akan dimaknai oleh urustia ke dalam sistem. Jadi, pelajar boleh muat turun nota atau latihan yang berkaitan melalui sistem e-MUAT ni. Impak yang kedua, peningkatan pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif ni salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mendorong pelajar untuk terlibat secara aktif kerana ia akan memudahkan urusan pelajar dan urustia. Mereka hanya perlu log masuk sahaja ke dalam laman web ini dan kerja-kerja boleh diakses mengikut skop dan peranan masing-masing. Penggunaannya akan menjadi lebih kerap dan aktif disebabkan kemudahan yang ada pada sistem ini. Impak yang ketiga, pembelajaran 24 jam. Sebagai contoh, pembelajaran bukan sahaja dapat dilakukan secara bersemuka, bahkan secara dalam talian. Pelajar dapat memuat latihan kendiri sama ada di rumah maupun di hujung minggu melalui bahan pengajaran dan pembelajaran yang telah dimaknai oleh urustia ke dalam sistem ini. Sekian saja pembentangan daripada kami. Semoga pembentangan ini dapat memberi pengetahuan dan manfaat kepada semua.